Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Kita berhenti ayat 138 dah ada pengejaran dia tak? Belum? Okey, cuba ambil pengajaran daripada ayat 138 sebelum tu kita tengok dulu maksud dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah ataupun agama Allah, dan tidak ada yang lebih baik daripada agama Allah. Tidak ada agama ataupun pegangan yang lebih baik daripada agama Allah. Dan kami hanya kepada Allah abidun, mengabdikan diri. Okay, pengajarannya wajib mengikut sibghatullah. Wajib mengikut sibghatullah. Kerana ia adalah benar. Kerana ia adalah benar dan yang terbaik. Yang kedua, wajib mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah sahaja. Wajib mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah sahaja. Yang ketiga, sesiapa yang mengikut sibghatullah, sibghatullah mana dalam mereka ajaran Allah, dengan ikhlas, maka dia tidak akan sesat, tidak akan celaka, tidak takut dan tidak sedih. Yang keempat, beribadat kepada Allah ialah cinta kepada Allah. Beribadat kepada Allah ialah cinta kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan merasai kebesaran Allah dengan meninggal larangannya.
Okey, boleh. Jadi bila kita cinta pada Allah, kita akan nak lakukan yang Allah perintah sebab cinta. Dan bila kita rasa kebesaran Allah, kita takut untuk melanggar perintahnya. Jadi cinta dan rasa kebesaran Allah mesti sentiasa ada ketika beribadat. Yang keberapa? Yang keenam? Yang kelima. Orang yang berakal waras akan hanya memilih agama yang terbaik untuknya. Maka sesiapa yang tidak memilih Sibghatullah sebagai agamanya, dia adalah orang yang tidak berakal. Boleh. Dan Tuhan ada sebut contoh contoh jenis manusia yang dalam Al-Quran, bila Tuhan bagi yang elok, dia minta yang kurang elok. Kan? Siapa dia tu? Apa contoh dia? Tuhan mana wasalwa kan dah elok, tapi dia minta yang kurang elok. Itu dah menunjukkan akal dia tak waras, kan? Yang lagi tak waras apa dia? Orang bagi syurga, dia nak neraka. Itu lagi tak waras. Okey, kita masuk ayat baru. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Okey. Qul, katakanlah. Allah perintah pada siapa ni? Nabi Muhammad. Perintah kepada Muhammad. Qul, katakanlah. Jadi ada berapa qul dalam Quran? Ada 3 qul ke ada banyak qul? Tapi orang Melayu tahu berapa qul? 3 qul. Qul atuhajjunana. Katalah wahai Muhammad, kata pada siapa ni? Orang Yahudi dan Nasara. Atuhajjunana fillah. Tuhajjuna daripada hujah. Adakah patut kamu berdebat, berhujah nana dengan kami tentang apa? Fillah, tentang Allah. Apa maksud berhujah tentang Allah? Iaitu kamu tak nak beriman dengan Allah. Adakah patut? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Sedangkan Allah yang kamu tak beriman tu, dia adalah Rabbuna, Tuhan kami. Wa rabbukum, dan juga Tuhan kamu. Tengok Tuhan berhujah. Tuhan bagi hujah kepada Nabi Muhammad supaya tempelak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa dia? Orang Yahudi dan Nasrani, dia mengaku tak Allah sebagai Tuhan dia? Dia mengaku tak? Kalau tanya orang Yahudi, siapa Tuhan kamu? Dia jawab apa? Allah. Kalau tanya orang Kristian, siapa Tuhan kamu? Dia jawab apa? Allah. Betul ke salah? Betul tak Allah adalah Tuhan mereka? Betul. Dia mengaku. Tapi masalah apa dia? Dia mengaku Allah Tuhan mereka, tapi mereka tak ikut Allah. Jadi ini Tuhan nak tempelak mereka. Adakah patut kamu tak ikut perintah Allah, tapi dalam masa sama
kamu mengaku Allah Tuhan kamu. Pelik tak? Itu ada penyakit kan? Penyakit apa tu? Penyakit apa? Ha? CTSB. Penyakit baru. Penyakit lama, tapi istilah baru. CTSB. Tak tahu. Penyakit CTSB. Cakap tak serupa bikin. CT cakap, T tak, S serupa, B bikin. Cakap lain buat lain. Mulut cakap apa? Allah yang mencipta langit, Allah yang mencipta aku, Allah yang bagi rezeki. Salat tak nak. Kalau macam tu janganlah mengaku. Faham tak? Macam kita tanya budak yang degil, tak dengar cakap mak dia. Kita kata, siapa yang melahirkan kamu? Mak akulah. Siapa yang membesarkan kamu? Mak akulah. Siapa lagi? Siapa yang bagi makan pada kamu? Mak akulah. Siapa lagi? Habis kenapa tak dengar cakap dia? Ikut akulah. Sepatutnya kalau dia semua mengaku mak yang melahirkan dia, mak yang jaga dia, membesarkan dia, sepatutnya ikutlah. Sebab betapa besarnya jasa mak kan. Kalau dah mengaku, ikutlah. Kalau tak nak ikut, jangan mengaku. Cakap je. Bila orang tanya, siapa yang melahirkan kamu? Tak ada siapa. Aku lahir sendiri. Kan? Siapa yang membesarkan kamu? Aku sendiri besarkan diri aku. Dia tak akan jawab. Sebab apa? Itu bohong. Subhanallah. Itu penyakit manusia. Boleh Jadi di sini Tuhan kata, patut tak bagi kepada orang Yahudi, patut tak kamu tolak Tuhan, kamu tak beriman, kamu engkar, tapi dalam masa sama kamu mengaku Allah adalah pencipta kamu, penjaga kamu. Rab, apa makna Rab? Pencipta, pemilik dan pengurus. Akal boleh terima tak? Akal boleh terima tak? Bos kita yang bagi gaji pada kita, yang bagi bonus pada kita, yang bagi kereta percuma, kemudian kita lawan dia. Masuk akal tak? Akal boleh terima tak? Tak boleh. Tak boleh. Itu baru bos kan? Ini Tuhan, lagi tak masuk akal. Sebab itulah Tuhan katakan orang yang tak sembah Allah adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Orang yang tak berakal, waras. Okey. Jadi Tuhan, siapa yang kata Tuhan adalah Tuhan kepada orang Yahudi dan Nasara? Siapa yang kata ni? Apa dia? Allah sendiri. Dalam ayat ini Allah mengiktiraf tak bahawa Allah tu adalah Tuhan kepada orang Yahudi dan orang Kristian. Siapa yang cakap? Allah sendiri. Bila Allah sendiri cakap dia adalah Tuhan kepada orang Kristian dan orang Yahudi, jangan pula kita menafikan. Jangan menafikan. Kalau dah menafikan, kita tolak ayat Quran. Dan akidah kita boleh rosak. Kalau kita kata Allah bukan Tuhan kepada orang Kristian, maka siapa yang cipta orang Kristian? Siapa yang cipta? Patung? Isa? Tak. Allah juga cipta, maka Allah lah Tuhan mereka. Okey. Dalam surah Luqman, cuba buka surah Luqman. Jumpa? Dua puluh lima.
Jumpa? Okey, Tuhan kata apa? Wala in sa'altahum. Dan jika engkau wahai Muhammad bertanya mereka. Mereka siapa dah? Orang musyrikin. Man khalaqas samawati wal ar. Siapa yang mencipta langit dan bumi? Apa jawapan mereka? Pastilah mereka akan menjawab Allah. Bila mereka menjawab Allah, Tuhan perintah pula Nabi Muhammad berkata, Qul alhamdulillah. Katalah alhamdulillah. Kenapa kena sebut alhamdulillah? Kita bila sebut alhamdulillah tu makna benda baik kan? Sudah makan, sebut alhamdulillah. Sudah pakai baju, sebut alhamdulillah. Sihat, sebut alhamdulillah. Yang ni sebut alhamdulillah ada benda baik. Apa dia benda baik? Apa dia benda baik? Orang musyrikin mengaku Allah Tuhan dia. Itu adalah baik. Macam mana? Kenapa jadi baik? Sedangkan dia sembah patung kan? Orang musyrikin dia Mekah, dia sembah apa? Patung. Tapi bila ditanya siapa mencipta langit, dia jawab Allah. Itu benda baik. Sebab tu Tuhan perintah pada Nabi, sebut alhamdulillah. Apa yang baik? Baik-baiknya ialah Nabi sembah apa? Allah. Tiba-tiba bila dia tanya orang musyrikin, siapa yang mencipta langit? Dia jawab apa? Allah. Mana agama Nabi itu betul ke salah? Nabi sembah yang mana ni? Allah yang mencipta langit. Dan diakui oleh orang musyrikin. Makna mengesahkan lagi agama Nabi Muhammad betul. Faham tak? Bila betul, sebut apa? Alhamdulillah. Yang salah mereka. Faham tak? Kalau tanya siapa mencipta langit, dia jawab apa? Patung. Agama Muhammad mungkin betul, mungkin tak. Tapi bila dia kata Allah yang menciptakan, mengesahkan lagi agama Islam adalah benar. Dia iaitu apa dah? Dia sembah Allah yang mencipta langit dan bumi. Boleh. Jadi agama kita sesuai tak dengan fitrah? Ya? Fitrah semula jadi setiap manusia bila ditanya siapa cipta langit, dia akan jawab Allah. Maka itu menunjukkan agama kita betul dan selari dengan fitrah. Okey. Kemudian walana a'maluna. Kita sambung surah Baqarah. Walana a'maluna. Bagi kami amalan-amalan kami, walakum a'malukum, dan bagi kamu amalan kamu. Apa maksud tu? Amalan daripada Islam tak boleh dicampur adukkan dengan amalan daripada bukan Islam. Dari segi ibadat, dia ada cara mereka beribadat. Orang Islam ada cara orang Islam beribadat. Lakum dinukum waliyadin. Tak boleh dicampur adukkan. Termasuklah yang berlaku sekarang. Contoh apa dia? Kita meraihkan perayaan agama dia. Tak boleh. Lana a'maluna. Bagi kami, raya kami. Bagi kamu, raya kamu. Tak boleh dicampur adukkan. Tak boleh disambut sama-sama. Satu. Yang kedua, Tuhan nak bagi kita apa dia? Tuhan suruh Nabi bagi kita pada orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Bagi kami, agama kami. Bagi kamu, agama kamu. Apa yang nak disampaikan iaitu kami tak akan ditanya tentang kamu dan kamu pula tak akan ditanya tentang kami. Jadi kami buat apa pun kamu jangan menyibuk. Sebab apa? Kamu tak akan ditanya tentang kami. Orang musyrikin menyibuk tak pasal Nabi Muhammad dan ibadat Nabi Muhammad? Menyibuk tak? Jadi Tuhan tempelak mereka. Jangan duk menyibuklah. Sebab apa? Kamu tak akan ditanya tentang Muhammad. Ada tak soalan untuk Abu Jahal? Pasal apa Nabi buat kerja dakwah? Ada tak soalan tu? Tak ada, tak ada. Soalan untuk Abu Jahal apa dia?
Kenapa kamu tak beriman? Soalan dia untuk dia. Dia tak akan ditanya soalan tentang orang Islam kepada orang kafir. Jadi jangan menyibuklah. Dan kami pun tak akan disoal tentang kamu. Kamu nak buat, itu urusan kamu, amalan kamu. Buatlah. Boleh? Bukan makna tak boleh berdakwah. Berdakwah wajib. Itu soalan untuk kita. Itu soalan untuk kita. Kalau sekarang ni apa dia? Ha? Sekarang orang duk sibuk pasal kita kan. Macamlah Tuhan tanya mereka tentang kita. Tak. Contoh kita nak ikut sunnah Nabi. Sibuk je. Sibuk dia. Kita tak kunuk pun dia sibuk. Dia bising. Kita letak tangan kat dada pun dia bising. Kita tak sebut usali pun bising. Jawapan dia apa ni? Kamu tak akan ditanya tentang kami. Jadi jangan buat sibuk pasal kami. Jangan busy body lah. Betulkan ibadat kamu. Betulkan solat. Kamu tak nak ikut sunnah, itu masalah kamu. Tapi kami nak ikut sunnah, jangan ganggu. Faham tak? Jangan duk tuduh-tuduh kami. Jangan menambahkan lagi kerja kamu yang banyak lagi tak selesai. Boleh faham? 2 hari lepas saya pergi ke Kelantan, sempat bagi kuliah maghrib dekat satu masjid di Kota Baru. Ada seorang jemaah dia tanya, "Ustaz, pasal apa ada orang yang tak baca kunut ni? Kenapa tak boleh selaraskan? Kita kan mazhab Syafi'i. Kan mazhab Syafi'i kena baca kunut. Kenapa tak boleh semua baca kunut?" Soalan panas tu. Kita tak sentuh buat kunut, dia tanya buat kunut pula. Saya kata, kalau saya presiden dunia, saya boleh selaraskan lah. Kemudian yang kedua, kunut ni masalah khilaf. Bila masalah khilaf, tak boleh kita nak selaraskan. Sebab 3 mazhab tak kunut. Kita nak suruh 3 ikut 1. Mana boleh? 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali. 3-3 tak ada kunut subuh. Takkan kita nak selaraskan yang 3 ni, 2/3 umat Islam di dunia tak baca kunut. Kita nak suruh ikut yang 1. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Kita pergi India, orang tak baca kunut. Pakistan tak baca kunut. Di Saudi tak baca kunut. Di Afrika tak baca kunut. Di Mesir tak baca kunut. Tak payah pergi India, Pakistan. Pergi Masjid India, Kuala Lumpur je. Tak baca kunut dah. Nak selaras macam mana? Tengok, kita hilang fokus. Benda yang khilaf kita nak selaraskan. Tapi benda yang jelas salah, kita tak sibuk. Apa dia? Saya kata ada mungkin anak saudara kita tak solat. Bukan tak baca kunut, tak solat. Kita buat tak tahu je. Kan? Ada anak saudara kita, bahkan mungkin anak kita yang buka aurat, pakai seluar ketat. Kita tak kisah pun. Kita benarkan dia keluar. Kita dayus. Haram masuk syurga. Nabi kata 3 golongan haram masuk syurga. Salah satu ialah dayus. Siapa yang dayus? Bapa ataupun suami yang biarkan anak isteri keluar tanpa menutup aurat. Ini dayus. Semua ulama sepakat haram. Kenapa kita tak sibuk benda yang jelas haram? Kenapa tak sibuk benda yang khilaf? Ulama sepakat solat subuh baca kunut ke tak kunut, solat sah. Yang tak sah apa dia? Tak solat tu. Tapi kita tak 80% tak solat kan. Okey je, pejam mata. Bila tengok je orang tak baca kunut, oh macam buat dosa besar. Dia tengok macam jenayah kan? Penjenayah. Apa ni? Yang tak solat okey lagi. Kan? Nampak tak? Itu tipu daya musuh. Supaya kita jangan sibuk benda yang asas, benda yang penting. Maka kita disibukkan benda yang remeh-temeh. Boleh Ramai anak-anak remaja kita yang keluar rumah. Majoriti tak tutup aurat kan? Yang dia orang ni ada bapak tak? Ada bapak. Bapak tu dayus. Bila dayus haram masuk syurga. Mungkin bapak juga adalah AJK masjid. Mungkin imam. Mungkin kaki masjid. Tapi Nabi kata haram masuk syurga. Walaupun dia kaki masjid. Kenapa kita tak risau yang tu?
Tok risau yang tak baca kunut, risau yang tak usalli. Pelik sungguh lah. Biarlah dia tak nak baca kunut, biarlah, yang penting dia solat. Kan? Dia tak nak baca usalli, biarlah. Asal yang penting dia solat. Solat Jumaat pula tu. Kan? Sibuklah benda yang penting dan besar. Okey. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Dan kami hanya kepada Allah mukhlisun, mengikhlaskan diri kepadanya. Tengok, Tuhan kata apa? Lahu mukhlisun. Kepadanya sahaja kami ikhlas. Tuhan tak kata mukhlisuna lahu. Kalau mukhlisuna lahu, apa makna dia? Mukhlisuna lahu, kami ikhlas kepada Allah, dan mungkin juga kepada lain. Itu kalau lahu di akhir. Tapi kalau lahu disebut dahulu, makna dia hanya kepada Allah kami ikhlas. Maknanya kalau kita buat kadang-kadang kerana Allah, kadang-kadang kerana nafsu, itu bukan ibadat, itu adalah nafsu. Okey, boleh ya? Ayat 140. Am taquluna, tadi kamu berdebat tentang Tuhan, mengaku Tuhan, Allah Tuhan kamu, tapi tak beriman, tak ikut. Sekarang apa pula masalah orang Yahudi dan Nasrani? Apa masalah mereka? Am taquluna inna Ibrahima, bahkan kamu juga yang mendakwa sesungguhnya Ibrahim dan Ismail. Apa hubungan Ismail dengan Ibrahim? Bapa dengan anak. Wa Ishaq. Ishaq adalah anak kepada Ibrahim dan adik-beradik Ismail. Yang mana abang, mana adik? Ismail abang. Ismail mak dia? Mak dia Hajar. Ishaq mak dia? Sarah. Wa Yaqub, dan Nabi Yaqub, anak kepada Ishaq dan cucu kepada Nabi Ibrahim AS, dan anak saudara kepada Ismail. Anak saudara sabit kan? Wal asbat. Asbat apa dia? Anak cucu Nabi Yaqub. Kanu hudan, adalah mereka semua tu orang-orang Yahudi. Siapa kata ni? Orang Yahudi mendakwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, anak cucu dia semuanya beragama Yahudi. Tengok Tuhan nak bagi tu penyakit baru ni. Dia bukan setakat dia pegang agama Yahudi, dia mendakwa pula nenek moyang mereka Ibrahim, Ishaq, Ismail semuanya memang asal Yahudi. Nasara atau Nasara, orang Nasrani pula mendakwa dakwa yang sama. Apa dia? Semua yang Ibrahim, Ishaq, Ismail, Yaqub adalah beragama Nasrani. Dia masing-masing mendakwa. Apa sebab ni? Kenapa dia mendakwa? Kita kalau nak kita nak bagi tahu orang yang kita buat tu betul, apa alasan kita? Kita buat sesuatu yang orang kata tak betul, tapi kita yakin betul. Apa? Kita akan cari alasan dia. Apa alasan kita? Ini atuk nenek moyang kita dah lama buat. Ataupun kita kata apa? Ini tok guru buat ni. Betul tak? Itu penyakit tu, penyakit. Bila dia buat yang salah dan dia yakin betul, dia akan cari alasan. Apa dia? Ini dah lama orang buat ni. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani pun sama.
dia nak bagi tahu agama Yahudi itu betul, dia kata apa? Ini bukan agama baru. Daripada sejak Nabi Ibrahim lagi beragama Yahudi. Betul ke salah? Betul ke salah? Betul? Tak, Ibrahim betul tak agama Yahudi? Tak. Apa dalil? Apa dia? Hanifah Musliman. Bukan Hanifah Maidin. Hanifah Musliman. Okey. Dalilnya pertama, surah Ali Imran ayat 67. Cuba buka. Ibrahim bukan agama Yahudi dan Nasrani. Surah Ali Imran ayat 67. Jumpa? Okey, tuan kata apa? Cuba masing-masing baca terjemahan. Boleh faham tak? Boleh? Jelas? Apa dia? Tuhan menafikan secara jelas kan? Ibrahim itu bukan beragama Yahudi dan tidak juga beragama Nasrani. Akan tetapi dia adalah Hanifan, iaitu lurus, tidak pernah condong pada selain pada Islam. Dan Musliman, dia adalah orang yang berserah diri. Dan wa ma kana minal musyrikin, bahkan Ibrahim juga tidak pernah mensyirikkan Allah. Jelas. Itu dalil pertama. Dalil kedua, surah Ali Imran juga ayat 65. Sebelum tu, surah Ali Imran ayat 65. Jumpa encik? Jumpa? Ni Tuhan tolak dakwaan orang Yahudi dan Nasrani dari segi logik kan? Apa dia? Wa ma unzilat at-Taurah, tidak diturunkan Taurat dan Injil illa, kecuali min ba'dihi, kecuali selepas Ibrahim. Afala ta'qilun, kamu tak berakal ke? Apa maksud dia? Tak faham. Apa maksud dia? Jumpa tak? Jumpa. Dah baca terjemahan dia? Oh, tak faham? Faham? Apa dia? Haruslah. Kalau faham mesti boleh bagi tahu. Apa dia? Selepasnya. Orang belakang faham tak? Orang belakang, orang depan bukan tak faham. Belakang sekali faham tak? Ida, jumpa ayat. Saya pun tak tahu kenapa tak faham. Okey, Tuhan kata apa? Wa ma unzilat kan? Dan tidaklah diturun Taurat dan Injil melainkan selepasnya. Nya tu balik pada apa? Ibrahim. Orang Yahudi, bila agama Yahudi bermula? Bila turun kitab Taurat? Bila Nabi Musa? Nabi Musa bila datang? Selepas Ibrahim ke sebelum?
Jarak Ibrahim dengan Musa jauh tu. Lepas Musa apa dia? Ayalah Nabi Ismail, Ishak, Yaqub, Syuaib, macam-macam kan. Jadi selepas Ibrahim dengan Musa tu jauh. Agama Yahudi bermula ketika zaman Nabi Musa, bila adanya Taurat. Jadi macam mana dia mendakwa agama Yahudi daripada Ibrahim, sedangkan agama Yahudi mula datang masa Musa? Faham? Tak masuk akal. Macam orang kata, GST ni zaman Tukar Abdul Rahman lagi. Kan? Mana ada? GST baru je dengar kan? Kalau nak kata zaman Mahathir, mungkinlah. Zaman Tukar Abdul Rahman tak masuk akal. Jadi itulah dakwaan orang Yahudi. Dia kata Ibrahim ni agama Yahudi. Sedangkan Yahudi ni baru je datang. Masa Ibrahim tak ada lagi kitab Taurat. Nabi Musa pun tak ada lagi. Faham? Jadi Tuhan nak bagi tu penyakit manusia. Apa dia penyakit tu? Dia terlampau nak buktikan dia yang salah tu betul sampai dia hilang fakta, kan? Hilang fakta. Macam ni lah. Ada satu WhatsApp tu, dia cerita apa dia? Perbualan antara Sunni dengan Wahabi. Dapat tak? Saya pun baca tu, saya gelak je. Dia kata 4 imam ni Hambali, Syafi'i awal salafus soleh. Yang orang Wahabi rojok siapa dah? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim datang kemudian. Jadi yang Nabi iktiraf generasi 3 generasi, iaitu termasuklah 4 mazhab, kan? Tapi puak-puak yang dituduh Wahabi, dia rojok siapa dah? Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah yang datang kemudian. Ya Allah, saya kata bodohnya. Ukuran kita bukan Wahabi, bukan Ibnu Taimiyah, bukan Imam Syafi'i. Ukuran kita Nabi. Kalau ada dalil daripada Nabi, datanglah selepas 1000 tahun pun, betul lah. Faham tak? Bukan awal lewat, tak? Ada dalil tak? Kalau ada dalil, selepas 10,000 tahun pun, jadi betul lah. Tak kira lah. Bahkan Nabi kata apa? Kalau budak hamba yang berkulit hitam, berasal daripada hamba, bercakap ada dalil, wajib kamu dengar. Apa kaitan dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyimnya? Tak ada kaitan. Kita bukan ikut Ibnu Qayyim. Kita bukan ikut Ibnu Taimiyah. Kita ikut dalil. Faham tak? Jadi dia hilang fokus. Dia ingat Islam betul ni sebab ikut 4 mazhab. Tak. 4 mazhab pun betul sebab apa? Sebab ikut Nabi. Kalau 4 mazhab tak ikut Nabi, betul ke salah? Salah. Syiah. Mazhab Syiah betul ke salah? Dia ada ulama tak? Ada. Tapi salah. Sebab apa? Sebab dia ikut Nabi lah. Jadi betul tak salah? Betul ataupun salah bukan ikut orang, tak, ikut Nabi. Ada dalil, betul lah. Walaupun datang selepas 1000 tahun. Faham? Buat apa nak aja kaji sejarah, keluarkan dalil-dalil tapi semuanya tak boleh pakai. Sekarang dia belajar, contohlah orang kita belajar kitab apa? Hidayatus Salikin, kan? Dalam buku tu ada tulis. Dia kata Imam Ghazali solat hajat 12 rakaat. Kan? Kata Imam Ghazali. Imam Ghazali bila? Imam Ghazali bila ni? 600 tahun yang lepas. Bukan generasi yang ketiga. 600 tahun selepas hijrah. Kenapa kamu dengar pula? Bahkan bercanggah dengan hadis sahih. Nabi tak pernah solat hajat. Yang Nabi solat 12 rakaat apa dia? Solat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari. Yang tu ada hadis sahih, yang tu ganjaran besar. Dia tak buat, dia tak jumpa. Tapi yang Nabi tak buat, dia jumpa. Rugi tak? Rugi. Dia sibuk solat hajat, solat 12 rakaat yang Nabi buat, dia tak buat. Okey. Hujah pertama tadi, Tuhan tolak dakwaan orang Yahudi Nasrani apa dah? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, agama Yahudi dan Nasrani. Tuhan tolak. Tuhan tolak kan? Kenapa?
Sebab mereka tak pernah menjadi Yahudi dan Nasrani. Bahkan agama Yahudi dan Nasrani datang selepas mereka, tertolak. Yang kedua, hujah kedua, Tuhan tolak pada Qul, wahai Muhammad, beritahulah mereka, tanya mereka, a antum a'lamu amillah? Siapa yang lebih tahu sebenar ni tentang kebenaran? Kamu ke Tuhan? Kamu dakwah Ibrahim Yahudi, Ishak Yahudi. Siapa lebih tahu sebenar? Kamu ke Tuhan? Bila tanya soalan tu, dia akan jawab apa? Dia akan jawab, dia lebih tahu ke Allah lebih tahu? Tanyalah siapa-siapa manusia pun, orang kafir ke apakah, tanya, kamu dengan Tuhan siapa lebih tahu? Semua akan jawab, Allah lebih tahu. Itu cara Tuhan berhujah. Bila Allah lebih tahu, kamu tak ikut juga, mana kamu ni ada masalah. Mulut cakap Allah lebih tahu tapi tak ikut, kan? Boleh? Macam orang buat benda-benda bid'ah, kita tanya dia soalan yang sama. Kamu lebih tahu ke Nabi lebih tahu yang mana baik? Cuba jawab. Siapa? Berani cakap saya lebih tahu? Okey, mulut cakap Nabi lebih tahu kan? Tapi dari segi ikutan, kita ikut tak yang lebih tahu? Kan kita ikut yang kurang tahu? Apa dia? Okey, Nabi tahu tak? Siapa lebih tahu pasal sambut maulud Nabi itu baik? Siapa lebih tahu? Siapa lebih tahu? Nabi. Okey. Kalau Nabi lebih tahu, kenapa Nabi tak sambut? Kita pula sambut. Jadi kita nak ikut orang lebih tahu ke orang kurang tahu? Ikutlah orang lebih tahu. Apa dia? Jangan sambutlah. Boleh? Tahlil arwah. Siapa lebih tahu? Nabi ke Tok Guru? Betul? Betul? Kalau Nabi lebih tahu, kena ikut siapa? Betul? Alhamdulillah. Itu je formula dia. Mudah aja. Bila kita buat berbeza dengan Nabi, secara tak langsung kita dakwah kita lebih tahu daripada Nabi. Kita lebih tahu daripada Tuhan lagi. Kenapa? Sebab yang Nabi cakap tu semua daripada Allah. Ya. Kita buat pun tak apa. Tak, tanya dia balik. Kamu lebih tahu ke Nabi lebih tahu? Tanya dia. Dia lebih tahu ke Nabi lebih tahu? Kalau Nabi lebih tahu, ikutlah orang lebih tahu. Apa dah? Tak buat. Tak, kan ada nombor telefon lah. Jangan makan harta anak yatim je. Buat bid'ah okey. Nasi lemak kopi. Itu tajuk yang akan datang ni. Apa dia? Tuhan tanya, waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Siapa yang lebih zalim? Mimman katama syahadatan, daripada orang yang menyembunyikan kebenaran, persaksian, indahu, di sisinya, dan persaksian itu minallah, daripada Allah. Apa maksud ayat ni? Tuhan nak bagi tahu apa dia? Tuhan nak tempelak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa dia? Tuhan kata tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang menyembunyikan kebenaran
Dan kebenaran tu daripada siapa? Daripada Allah. Apa kebenaran yang disembunyikan oleh orang Yahudi? Apa dia? Apa dia ni? Tak tahu kan? Tak tahu, ikutlah Nabi. Iaitu cerita tentang Nabi Muhammad yang disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Orang Yahudi kitab dia apa dia? Taurat. Ada tak dalam kitab Taurat cerita pasal Nabi Muhammad? Ada kan? Itu cerita kebenaran. Apa orang Yahudi buat? Dia sembunyikan. Dia tak cerita kepada orang. Ataupun dalam ayat lain dia kata summa yuharrifunahu. Mereka ubah. Dia kata apa? Nabi yang datang sekarang bukan yang dalam kitab Taurat. Yang dalam kitab Taurat belum datang. Faham? Itu makna sembunyikan kebenaran. Nasrani pun kitab mereka apa dia? Injil. Ada tak cerita Nabi Muhammad dalam kitab Injil? Ada. Dia tahu tak? Dia tahu. Tapi dia buat apa? Dia sembunyikan. Maka Tuhan kata, orang yang paling zalim bukan perompak, bukan pencuri, bukan penzina, bukan perasuah. Tapi yang paling zalim ialah sembunyikan kebenaran. Subhanallah. Kenapa ni? Kenapa menyembunyikan kebenaran paling zalim? Kalau perompak, dia tahu tak benda dia buat tu salah? Dia tahu kan? Dia tahu. Dia ambil hak orang. Mungkin dalam hati dia satu hari dia nak bertaubat. Tapi kalau orang sembunyikan kebenaran, kesan dia apa dia? Orang tak tahu. Orang tak akan tahu kebenaran. Sebab kebenaran tak disampaikan ataupun disembunyikan. Bila orang tak tahu, manusia akan hidup dalam kejahilan. Bila jahil, dia tak kenal Allah. Dia tak kenal sunnah Nabi. Maka bila semua jahil, akan masuk neraka. Besar tak kesan dia? Berpunca daripada apa? Sebab tu Nabi kata, Tuhan kata tidak ada orang yang paling zalim daripada sembunyikan kebenaran. Faham tak? Itu samalah Ustaz kat TV tu. Dia kata tak apa. Tak. Cerita kebenaran. Apa kebenaran? Cerita apa yang Nabi buat. Kebenaran tak? Ada tak hadis-hadis? Berpuluh ribu hadis. Dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada kan? Ceritalah kebenaran. Kenapa tak boleh cerita dalam hadis Nabi? Kenapa cerita yang kamu tahu? Kenapa cerita yang dalam kitab-kitab ulama? Kenapa tak cerita yang dalam hadis sahih? Sepatut kamu nak mengajar orang, mengajar apa? Islam mesti bersumberkan Quran dan hadis. Pergilah baca Quran, pergilah tadabbur Al-Quran, pergilah belajar hadis. Kemudian dah tahu hadis, barulah sampaikan kebenaran. Ini tak tahu hadis, cerita benda yang tak betul. Itu sembunyikan kebenaran. Boleh? Tahu tak kenapa masyarakat kita daripada dulu suka buat benda yang tak sama dengan Nabi? Tahu sebab apa? Apa punca dia? Tak belajar sebab apa? Sebab ustaz tak bagi tahu. Ustaz tak bagi tahu sebab apa? Sama ada ustaz tahu tapi tak nak bagi tahu sebab tak nak berbeza dengan orang ramai, ataupun ustaz sendiri tak tahu. Bila ustaz tak tahu, dia menyampaikan salah ke? Salah lah. Sebelum dia sampaikan, dia kena tahulah. Sebab dia nak cerita ni pasal Islam, bukan pasal tok guru dia, bukan pasal tarikat. Nak cerita pasal Islam. Islam mesti tahu Quran, mesti tahu hadis. Kan? Ramai orang tahu salat hajat, tapi ramai orang tak tahu salat sunat 12 rakaat. Apa punca? Betul tak? Kita pun masa dah tua baru tahu salat sunat 12 rakaat. Betul? Salat hajat bila tahu? Oh, masa sekolah rendah lagi kan? Tengok. Boleh. Bahaya tu sembunyikan kebenaran. Maka Tuhan kata apa? Paling zalim. Jenayah paling jahat, paling besar ialah tak cerita kebenaran. Apa kebenaran? Al-haqqu min rabbika. Yang benar hanyalah daripada Allah sahaja, iaitu Quran dan hadis.
Daripada manusia tak benar. Daripada manusia bercampur dengan nafsu. Dia kata apa? Apa salahnya? Itu nafsu lah tu. Tak. Sepatut dia beritahu yang Tuhan suruh macam ni. Apa dia Tuhan suruh? Wattabi'uni, ikut Nabi. Dan yang Nabi buat macam ni. Jadi wajib kamu apa dah? Ikut Nabi. Sebab itu perintah Allah. Itu kebenaran. Boleh? Ni belajar nak tahu ke? Belajar nak berubah ni? Ha? Belajar nak tahu ke belajar nak berubah ni? Kalau nak tahu kita tutup kelas setakat ni. Kalau setakat nak tahu. Yalah, adalah niat nak berubah tu. Ada orang nak dengar aje. Ustaz, okeylah setakat saya tahu, tapi nak ubah tu susah sekarang, Ustaz. Apa dia? Tak, bukan kerja kita mengubah orang lain. Kerja kita ialah ubah diri sendiri. Jadi kalau kita nak ubah diri sendiri pun tak boleh, orang lain lagi tak akan berubah. Okey, boleh? Faham tak kenapa sembunyikan kebenaran kezaliman yang paling besar? Tahu Jadi ustaz yang tak cerita sunnah Nabi dengan kerajaan yang buat GST, siapa lebih zalim? Siapa lebih zalim? Ustaz tak cerita sunnah Nabi dengan kerajaan yang buat GST, siapa lebih zalim? Ustaz. Tapi sekarang orang marah yang mana? Yang buat GST. Semua orang cakap, semua orang kutuk kerajaan kan. Tapi ustaz yang tak cerita sunnah okey je, sedangkan dialah paling zalim. Ramai orang tak tahu sunnah Nabi kan. Ribu-ribu sunnah Nabi orang tak tahu sebab apa? Ustaz tak ceritalah. Kenapa ustaz tak cerita? Ustaz tak tahu. Kenapa ustaz tak tahu? Sebab ustaz tak belajar. Habis ustaz belajar apa? Ada belajar kitab-kitab guru dia tu. Kitab kuning, kitab jawi kan, yang tak ada dalil. Yang tu yang keluar solat hajat 12 rakaat. Solat sunat Nabi tak keluar. Okey, boleh Okey, kemudian Tuhan bagi amaran. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak pernah lupa apa yang kamu lakukan. Apa tadabbur ayat tu? Allah tak lupa apa yang kamu lakukan. Apa mesej ataupun yang tersurat? Yang tersirat. Kalau saya cakaplah, saya ada satu syarikat besar dan saya bagi tahu pada staf saya. Ingat, saya tak pernah lupa apa yang semua staf saya lakukan. Apa maksud saya tu? Bila dengar, staf saya dengar ucapan saya macam tu, dia rasa seronok ke rasa takut? Takut. Makna apa tu? Saya nak bagi amaran. Berhati-hati, jangan curi tulang, jangan pecah amanah. Samalah Tuhan nak bagi apa dia? Tuhan nak bagi amaran kepada siapa yang suka mendakwa benda yang tak betul. Ingat, aku tak pernah lupa apa yang kamu lakukan. Setiap saat, setiap benda yang kecil ke besar, semua aku tahu, aku catat dan aku akan balas. Bagi orang beriman, bila dengar ayat tu dia rasa takut. Tapi bagi orang tak beriman, aku apa kisah? Bagi orang yang tak beriman, yang tak ada akal. Kalau dia nampak apa dia? Yang kamera tepi jalan tu? AES. Kan? Kalau dia nampak kamera, dia laju juga menunjukkan apa? Apa dah? Dia memang ada masalah tu. Dia tak takut apa? Jenis gedebel kan? Jenis gedebel. Gedebel tahu? Makcik tahu? Apa dia? Kan? Dia nampak kamera, laju juga.
Maka begitu juga bila Allah kata wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dah tak rasa apa, memang jenis hati keras. Ini Babil kan, Babil tahu? Babil ni jenis degil, keras pedar. Hati dah mati dah. Dia tak rasa apa-apa bila Allah bagi amaran. Boleh? Kalau kita terbaca ayat ni dengan kita nampak polis, mana lebih takut? Ha? Apa dia? Ada masalah lah tu. Ada masalah. Pada polis tu makhluk Allah kan? Tak, ayat ni kita nampak dengan apa ni? Dengan hati, mata hati. Bila tengok faham dengan mata hati, dia lebih takut pada polis. Kenapa? Amaran Allah, azab Allah lebih dahsyat daripada polis. Polis buat apa? Keluar kertas saman je, bayar 300 habislah. Dia tak ada belasah kita kan? Tak ada. Tapi yang tu kita takut, yang Allah tak berapa takut. Mana ada masalah hati. Okey. Ambil satu lagi ayat. Tilka ummatun qad khalat. Itulah ummatun, satu umat. Siapa ni? Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub. Tuhan kata apa? Itu satu golongan qad khalat, yang telah berlalu. Laha ma kasabat. Bagi mereka apa yang mereka lakukan, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan. Tak ada kaitan. Mereka beriman, kamu tak boleh tumpang. Faham? Jadi jangan duk mendakwa ikut suka kamu. Agama Yahudi ni dah lama lagi, sejak Nabi Ibrahim. Tak ada. Bagi mereka, mereka dapat pahala amalan mereka. Bagi kamu, yang kamu lakukan, yang mereka lakukan, kamu tak akan dapat pahala. Jadi kalau kamu nak pahala, buat apa? Berimanlah kepada Allah. Jangan duk kait dengan nenek moyang kamu. Itu pun penyakit kan? Ada setengah tu dia kata apa? Saya solat lambat pun tak apa. Kenapa? Bapa saya tok guru. Atuk saya pun tok guru. Semua orang beriman. Jadi saya ni tak ada masalah lah solat lambat pun. Kan? Ada juga yang mendakwa apa dah? Dia keturunan Rasulullah. Jadi solat kat rumah pun tak ada masalah. Sebab telah dijamin keturunan Rasulullah. Ini penyakit ni. Penyakit orang Yahudi. Jadi Tuhan tebelak, Tuhan kata apa? Bagi orang dahulu, amalan mereka dapat pahala. Kalau kamu nak dapat pahala, kamu sendiri buat. Jangan menumpang amalan mereka. Boleh? Wala tus'aluna. Dan kamu tidak akan ditanya amma kanu ya'malun. Tentang apa yang mereka lakukan. Jadi jangan duk menyibuk, jangan duk bangga dengan keturunan kamu. Sebab kamu tak akan ditanya tentang mereka. Tapi orang dulu akan ditanya tak tentang kita? Dia ada dua soalan. Satu, kita ni akan ditanya tak tentang bapa kita solat ke tak, puasa ke tak? Allah tanya tak kita sebagai anak? Tak. Tapi bapa kita, Allah tanya tak tentang kita? Anak kamu solat ke tak? Anak kamu tutup aurat ke tak? Terbalik ya. Maka janganlah kita duk sibuk pasal bapa kita. Boleh? Jangan sibuk pasal bapa kita, tapi sibuklah pasal anak kita. Ayah saya dulu Masya Allah, solat 5 waktu tak tinggal, solat 12 rakaat, solat witir, solat duha, pergi haji tiap tahun, sedekah tiap bulan Ramadan. Awak? Saya tak ada lah. Jangan. Sebab ayah kita buat amalan banyak mana sekalipun, siapa dapat pahala? Dialah. Kita boleh tak tumpang pahala dia? Tak boleh. Boleh Orang dahulu akan ditanya tentang orang kemudian. Orang kemudian tak akan ditanya tentang orang dahulu. Contoh orang dahulu buat apa? Buat benda-benda yang bid'ah. Kemudian dia yang mula, orang yang kemudian ikut. Orang dahulu dapat tak dosa tu? Dapat?
Dapat. Ha? Apa dia? Dapat juga. Tapi dia dapat dosa dia je lah. Orang yang mula-mula buat tu, dia dapat dosa siapa? Dosa dia dan dosa semua orang ikut. Kalau 1 juta orang ikut, semua dosa 1 juta dia tanggung. Sebab dia yang mula. Boleh? Jadi kalau nak buat jahat, jangan jadi orang yang mula buat jahat. Orang nombor 2, okey. Salat sunat sebelum asar? Ada. Ada hadis. Tak, sebelum ke selepas? Sebelum asar? Ada hadis sahih. Nabi kata solatlah 4 rakaat. Siapa yang solat 4 rakaat sebelum asar? Tak. Ini sebelum asar. Siapa yang solat sebelum asar, Allah merahmati dia. Ada hadis. Tak, yang sebelum zuhur itu hadis lain. Dia banyak hadis. Yang Nabi kata 12 rakaat tak masuk sebelum asar. Itu yang 4 sebelum zuhur. Itu yang 12 rakaat. Tapi hadis lain pula Nabi sebut secara khusus untuk salat sunat sebelum asar sahaja. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar, Allah merahmati dia. Hadis sahih. Lebih tak apa, jangan kurang. Tak, itu 17 dia campur dengan yang lain lah. Nabi buat bukan 12, kita je buat 12. Nabi buat lagi banyak. Okey. Jadi siapa nak solat sunat sebelum asar, silakan. Tapi tak termasuk dalam 12 yang Nabi kata dibina untuknya sebuah istana di syurga. Sebelum Isya pun ada. Sebelum Maghrib pun ada. 12 tu yang lain. Banyak lagi solat sunat yang kita tak buat. Banyak lagi. Yang sebelum asar, sebelum Maghrib, sebelum Isya, kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tinggal. Yang 12 rakaat tu Nabi sentiasa buat. Okey, boleh ha? Habis. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Habis ha? Hari ni maka habislah kita juzuk yang pertama. Nanti kita akan masuk juzuk yang kedua, sayaqulus sufaha. Jadi sempena tamat dengan juzuk pertama ni, tak ada pulut kuning ke? Ataupun kita berbeza sikit dengan orang buat pulut merah ke? Pulut merah, lepas tu ada kuih hijau, kemudian ada santan. Jadi lalopat tikam kan? Okey, cukup dulu. Ada soalan tak? Tanya satu Ustaz. Macam kita buat pelaburan hidup Islam. Jadi mungkin ada baru-baru dengar dia kata kalau yang dulu tu dia kata riba. Jadi di sekarang ditukar kepada keuntungan pada benda tu sama, betul tak? Bank Islam. Jadi sebab apa? Umpamanya kita buat pelaburan 30,000 ke, nanti dapat keuntungan tu tengoklah masa tamat dia 6 bulan ke, setahun ke, dalam 400 ke keuntungan. Jadi keuntungan tu sama lah maknanya dengan riba. Betul betul. Kita sekarang ni panggil keuntungan, tak dipanggil riba. Tak, ini pelaburan kan simpanan ni. Pelaburan. Simpanan lain, pelaburan lain. Ada Bank Islam, dia buat pelaburan. Ada? Dia kalau biasanya Bank Islam tu biasanya telah ditapis. Dia ada panel syariah.
apa saja pelaburan yang dibawa oleh Bank Islam ditapis oleh panel syariah, maka dikatakan tak ada terlibat dengan benda yang haram, maka dibolehkan. Kalau betul salah, dia tangguhlah, sebab dia dah ada panel syariah telah buat kajian dan telah sahkan dia adalah halal. Kalau kita rasa syubhat, tak payah, senang je. Pelaburan yang paling untung, yang paling besar, ganjarannya pada bukan pelaburan Bank Islam, pelaburan akhirat. 40,000 tu jangan masuk Bank Islam, buat masjid, ataupun bantu orang miskin, buat rumah ataupun buat telaga, maka keuntungan dia sedekah jariah. Itu pertama, sah, halal. Yang kedua, ganjarannya pasti dapat, ada jaminan. Boleh Makcik? Tapi buat kita fikir macam ni, ialah 40,000 boleh kita buat pelaburan pada masjid ataupun jalan. Jadi kalau dikiranya satu masa kita tak ada langsung duit simpanan, kita dapat pertukaran ke semua bukan duit kita tak boleh ambil mana-mana, hanya tunggu akhirat saja. Sebab kita yang acara kita buat juga sikit kan di dunia tu. Tak. Satu masa nanti kita tak ada duit. Kalau tak ada duit tu matilah tu. Tak mati. Tak. Nabi kata apa? Seseorang itu tidak akan mati sehingga dia akan sempurnakan semua rezeki dia. Bila dia tak ada rezeki, makna mati. Faham Makcik? Kita kata tak ada duit, tapi selagi kita hidup, Allah dah jamin tak rezeki. Itulah akidah. Akidah kita kena yakin. Sebab itulah Abu Bakar bagi semua harta dia. Tak ada satu kan? Dia hidup lagi tak lepas tu? Sihat tak? Jadi ahli syurga tak? Kenapa takut? Siapa lebih tahu? Orang dulu ke orang sekarang? Abu Bakar ke kita? Ikutlah orang dulu. Bimbang tu masalah akidah tak settle tu. Jangan bimbang. Tak, kenapa kita bimbang? Kita dah beriman kepada Allah. Mengaku macam tu senang mas. Sebab mak makcik dulu dia tak gaduh tu semua. Orang nak pinjam 200, dia ada 200 dia beri. Makcik cakap apa beri semua simpanan 50. Kalau dia apa-apa susah, tak apa Allah ada. Tapi makcik tak boleh ikut cara dia setakat ni lagi. Kenapa ikut cara Nabi Nabi bila berhijrah ke Mekah, ke Madinah, Nabi bawa berapa sen? Nabi bawa berapa sen bila berhijrah ke Madinah? Tak ingat. Tak ingat ke tak tahu? Nabi, orang Mekah, orang musyrikin Mekah tak benarkan Nabi dan sahabat bawa satu sen pun. Semua pergi sehelai sepinggang. Abdurrahman bin Auf yang kaya pun, semua harta dia tak dibenarkan. Semua jadi harta rampasan orang musyrikin. Semua pergi kosong. Tapi akhirnya ada tak yang mati kebuluran di Madinah? Tak ada. Bahkan Nabi pula jadi ketua negara kan. Bahkan Abdurrahman bin Auf yang pergi sehelai sepinggang jadi orang yang antara orang paling kaya di Madinah. Siapa yang bagi rezeki? Allah lah. Kalau kita tawakal pada Allah, serah pada Allah, yakin pada Allah, Allah tak akan biar kita kelaparan. Boleh Makcik? Boleh. Okey, ada soalan lain? Sunat qabliyah lah. Dia ada tak, ada pendapat mengatakan bila kita solat sunat baru je mula, orang pun qomat, maka berhenti. Sebab kena utamakan yang wajib. Tapi kalau kita dah solat lebih pada separuh, habiskan. Dah ambil pengajaran bila-bila pergi awal. Okey. Cukup Cukup. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anti fajazakillahu khairan. Tak tahu minggu depan kena tanya.
Tak, saya balik kalau saya jadi balik, mungkin kelas tak ada lah. Jadi senanglah, minggu depan cuti. Pergi Perak besok.